Berhubung dengan isu kalimah Allah ni, apa yang lebih mustahak sekali untuk orang Islam, terutamanya umat Islam, untuk kita bersatu. Memang hakikatnya dalam konteks perbincangan dan perbahasan ulama-ulama terdahulu, tidak ada perbincangan yang mengkhususkan sama ada orang bukan Islam boleh atau tidak menggunakan kalimah Allah. Tetapi ada satu prinsip yang disepakati oleh ulama berkenaan dengan soal penjagaan akidah. Dan ini disebut oleh banyak ulama-ulama besar seperti termasuklah Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama lain yang bercakap soal maqasidus syariah ataupun matlamat syarak. Dan salah satu matlamat syarak yang paling penting adalah apa yang disebut sebagai hifzuddin, menjaga soal kepentingan, menjaga soal akidah, menjaga agama. Dan dalam konteks ini, mazhab Maliki umpamanya ada yang disebut sebagai sadduz zara'i, sebagai salah satu daripada pendekatan hukum yang mana kita apabila kita melihat sesuatu yang boleh menjuruskan kepada kemungkaran, kita harus melaksanakan pendekatan yang untuk menghalang daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan sebarang kemudaratan, keburukan dan sebagainya. Jadi atas prinsip inilah soal nak menjaga akidah dalam konteks Malaysia, kalau kita melihat dalam konteks fiqh waqi'i, dalam konteks realiti hari ini, realiti setempat, dan penjagaan penggunaan kalimah Allah itu memang sepatutnya dieksklusifkan kepada orang Islam semata-mata. Pertama, untuk mengelakkan daripada orang bukan Islam. Orang bukan Islam menggunakan pakai kalimah Allah ini untuk menimbulkan keraguan kepada, terutama di kalangan orang Islam yang ada sebahagiannya masih jahil terhadap agama. Daripada mereka menyebut bahawa semua agama ni sama, kita menyembah Tuhan yang satu. Akhirnya tak apalah kalau aku menjadi orang Buddha atau orang Kristian, akhirnya yang paling penting biar niat kita yang akan menentukan sama ada kita akan masuk syurga atau neraka. Ini pastinya menyeleweng daripada prinsip akidah Islam, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab itu dalam konteks Malaysia ini penting sangat untuk kita umat Islam bersatu, tidak mengira parti, tidak mengira apa juga pahaman politik. Untuk kita dalam konteks agama Islam ini, kita harus bersama-sama. Sebab itulah saya selalu dalam ceramah-ceramah selalu meletakkan bahawa kita umat Islam harus meletakkan Islam itu di atas kepentingan apa sahaja, melampaui kepentingan parti, melampaui kepentingan kuat tertentu. Kerana dalam konteks Islam, walaupun kita PAS, walaupun kita UMNO, walaupun kita PKR, kita harus kena bersatu. Sebab itu dalam ini prinsip yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Al-Quran Allah menyebut walau Bismillahirrahmanirrahim, wa may yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum itu menyebabkan kamu berlaku tidak adil kepada kaum itu. Berlaku adillah kerana adil ini dekat dengan takwa. Maknanya tidak kira dia ni puak mana, tetapi kalau berkaitan dengan Islam, kita harus berlaku adil. Kalau dia ni bukan puak kita, dia buat benda yang salah, kita kena kata salah. Kalau dia puak kita, dia melakukan perkara yang betul, kita kena kata betul. Tapi kalau dia buat benda yang tak betul, kita kena kata tak betul. Ini yang disebut sebagai asabiyah, yang asabiyah yang diharamkan dalam Islam. Kerana Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, apa dia asabiyah ya Rasulullah? Apakah kecintaan kami kepada kaum kami asabiyah? Nabi menyebut, la, al-asabiyah hiya an tu'ina qaumaka 'ala zulm. Asabiyah ini adalah apabila kamu menolong kaummu untuk melakukan kezaliman. Maknanya sebabkan dia puak kita, kita kata apa yang dia buat walaupun betul atau salah, kita kata betul. Yang ini yang dikatakan zalim, yang ini yang dikatakan asabiyah jahiliyah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekali-sekali, kita harus sekarang ini penting untuk kita kembali kepada Islam yang sebenar. Kerana inilah hakikat yang paling besar sekali, ujian paling besar orang Islam dalam keadaan kita yang berpecah belah ini. Dalam Al-Quran surah Al-Anfal Allah menyebut wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Janganlah kamu berbantah-bantah, kerana apabila kamu berpecah belah, berbantah-bantah, maka akan hilanglah kewibawaan yang ada pada kamu dan kamu akan menjadi lemah. Dan atas faktor inilah ramai di kalangan orang bukan Islam mengambil kesempatan di atas kelemahan orang Islam itu sendiri. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, sudah tiba masanya untuk kita kembali kepada ajaran Islam sebenar, meletakkan Islam melangkaui apa juga kepentingan, termasuk kepentingan parti. Wallahu a'lam. Satu lagi yang